Nak ni, buat je ayat macam biasa. Layan dia dengan terbaik dan mungkin lebih baik. Kemudian saya sentuh juga. Ini yang kaitan tadi tu pasal penampilan saya kata. Cuba puan muhasabah. Kemungkinan besar puan, mungkin kerana penampilan kita kepada suami sudah tidak menarik. Kalau saya sebut ayat ni, ramai orang perempuan tak suka ni, tak puas hati. Apa ni ustazah ni, suami buat macam tu salah isteri pula. Ini masalah kita. Masalah kita, kita tidak mahu mengubah diri kita. Kita nak orang je berubah. Kedua, kita tidak berani ataupun kita tidak mahu meletakkan keburukan yang berlaku di atas bahu kita sama. Tapi saya cakap tu serang je. Saya kata puan, saya minta maaf puan. Kadang-kadang kita orang perempuan ni jadi isteri sebab dah lama benar jadi isteri. Dah 15 tahun, dah 20 tahun. Dah lupa nak jadi isteri macam awal-awal kahwin dulu. Sebab apa? Di antara ciri-ciri wanita yang solehah, ia membantu suaminya menundukkan pandangan matanya kepada yang haram. Membantu suaminya daripada melalukan nafsunya kepada yang haram kepada yang halal. Lepas tu saya jelaskan, penampilan kita kena jaga puan. Mungkin kita perlu makan, ada makanan-makanan untuk kesihatan kita. Mungkin kita perlu bersenam contohnya, supaya dapat berat badan yang baik, yang sehat. Mungkin kita perlu sekian-sekian. Saya sebut, saya kata mungkinlah kita perlu pakai produk apa-apa untuk kulit kita lebih bersih. Mungkinlah kita perlu memakai pakaian yang sekian-sekian yang suami kita suka pandang. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab saya perundingan rumah tangga, saya bercakap real puan-puan. Saya bukan cakap teori-teori, saya cakap benda yang real. Sebab saya hadapi masalah aduan rumah tangga dulu, suami yang mengadu isteri tak ni kenapa suami, bila isteri mengadu suami ketagih video lucah, kita panggil sekian-sekian, suami tak nak sentuh isteri. Suami dia cakap tu serang, minta maaf lah ustazah, saya memang dah tak ada perasaan, saya tak lalu dengan isteri saya ni gini. Bila dalam sesi kaunseling, memang suami isteri akan betul serang. Lepas tu saya akan kata, kalau encik nak sekian-sekian dengan isteri, encik kena belanja, encik kena keluarkan belanja. Saya dah ustazah, saya bagi, tapi dia habis duit kot lain. Saya suruh beli tu, saya suruh beli, saya suruh dia jaga diri, saya hantar ni sekian-sekian. Saya kata, saya nak cakap muslimat, orang wanita sekalian, kita melabur duit, habiskan duit untuk diri kita, untuk kecantikan, untuk suami, untuk jaga kesihatan dan sebagainya, kesihatan dari sudut seksual dan sebagainya. Ia adalah bukan pelaburan yang sia-sia. Ia mengandung ibadah dan pahala. Allahu Akbar. Bercantik-cantik, berindah-indah di luar untuk tarik lelaki di luar, hukumnya dosa. Tetapi bila kita berindah, berhiaya, bercantik-cantik untuk suami, 24 jam di rumah, pahala. Suami tengok 2-3 kali. Ingatkan siapa? Oh, bini sendiri. Masya Allah. Saya sebut pada wanita tu, saya kata, puan tengok, cuba juga ubah dari sudut ni. Dari sudut dengan Allah, doa ya. Saya pun kita kongsilah. Amalkan doa ini, baca doa ini untuk suami, layan suami dengan baik, masak dia special. InsyaAllah dengan itu suami akan lembut hati. Allah akan beri rasa penyesalan tu. Dia macam ni, satu konsep yang kita tak sedar boleh berlaku. Dia macam ni, Allah uji kita. Isteri ni kan datang menangis, Allah sedang uji puan. Allah nak tengok puan berjaya ke tidak. Nak tahu berjaya tidak, tengok respon puan macam mana. Adakah puan duduk menangis marah suami, ataupun puan lebih dekatkan diri kepada Allah, bangun malam doa, ya Allah berilah hidayah pada suamiku, ya Allah halanglah daripada tengok video lucah. Sebab apa? Saya katakan, puan, kalau puan nak ambil telefon pada suami, apa yang berlaku? Ustazah, bergaduh besar. Dia boleh beli telefon lain. Ini bukan kontrol anak, ini kontrol bapa anak ni. Bukan boleh kontrol orang dah dewasa, orang dah tua. Lalu kita kembali kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman apa? Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak boleh memberi hidayah, petunjuk kepada orang yang kamu cinta. Innallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah yang memberi hidayah kepada orang yang dia mahukan. Bayangkan ya muslimin muslimat sekalian, dia begini. Bila saya sebut kepada muslimat ni, kepada wanita ni, puan jadi wanita yang lebih baik, wanita yang salihah, isteri yang lebih baik. Puan doakan untuk suami, walaupun suami dalam keadaan melakukan perkara maksiat, puan tetap hormat dan muliakan dia. Allah tengok, akhirnya Allah bagi apa? Allah bagi perubahan pada suami. Allah boleh bagi kepada hati suami itu bisikan apa? Rasa berdosa. Kalau sama ni tengok rasa tak berdosa, tapi rasa berdosa, rasa kuat nak tengok tu lebih kuat daripada rasa berdosa. Tapi Allah boleh twist, Allah boleh ubah. Bila tengok rasa berdosa, rasa pahit, ataupun berlaku sesuatu dalam kepada suami. Mungkinlah berlaku apa-apa.
Kita tak tahu apa yang berlaku. Mungkinlah aksiden kecil ke, sakit ke, apa ke yang menyebabkan suami tu menyesal, akhirnya tinggal terus tengok pornografi. Saya kata pada puan tu, saya tak tahu bagaimana Allah akan bantu menyelesaikan masalah puan, tapi percayalah, dengan kita sendiri kembali kepada Allah, lebih dekat dengan Allah, dan kita berubah menjadi isteri yang lebih baik. Jaga penampilan, cuba menjadi isteri yang menarik perhatian suami, berpenampilan yang menarik, bukan hanya menarik orang luar dan sebagainya. InsyaAllah kita tergolong di kalangan wanita yang salihah. Mudah-mudahan para wanita yang ada bersama kita menjadi wanita yang lebih salihah, wanita yang lebih baik, ibu yang lebih baik, insya-Allah, hamba Allah yang lebih baik. Dan kepada para lelaki yang turut sama hadir dalam kuliah kita pada pagi ini, mudah-mudahan kita doakan tuan-tuan menjadi suami yang soleh, bapa yang misali, jadi contoh kepada anak dan isteri. Dan kalian, wahai para bapa, para lelaki sekalian, membayangkan diri kalian sedang memimpin ahli keluarga, isteri, anak-anak untuk masuk ke syurga Allah sekeluarga. Subhanallah, terima kasih kepada